Selamat datang ke channel Cik Genas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan sambung kepada sesi pembelajaran kita di bawah subtopik yang terakhir, yang untuk tajuk bab yang ke-7. Sebelum kita teruskan sesi PDPR kita, saya nak jemput Muhammad Irfan untuk bacaan doa. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم والحمد لله رب العالمين. Amin. Amin. Terima kasih Irfan atas pimpinan bacaan doa untuk kita pada pagi ini. InsyaAllah bermula pada minggu ini dan minggu yang akan datang kita akan mulakan pembaruan yang barulah. Okey, saya minta maaf lah selama sepanjang tempoh kita dah ber-PDPR ni kita jarang mengamalkan bacaan doa di awal sesi pembelajaran. Jadi ada kemungkinan ilmu yang saya sampaikan, ilmu yang awak terima tu ada kemungkinan tak sampai. Okey, insyaAllah kita tengok kepada sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, objektif seperti yang telah pun saya terangkan sebelum ini. Dalam subtopik pada hari ini kita akan fokus kepada satu subtopik kecil yang terakhir, iaitu menghuraikan faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia di bawah 3.2.3 dan satu lagi 3.2.4 ini di bawah standard pembelajaran, membahaskan kepentingan kegiatan ekonomi di Malaysia. Okey, kriteria kerjayaan yang akan kita lihat iaitu anda dapat menghuraikan faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia dengan betul, dan di akhirnya anda diharapkan dapat membahaskan apakah kepentingan kegiatan ekonomi di Malaysia dengan betul. Okey, kita terus kepada paparan pembelajaran. Okey, saya nak pelibatan semua secara berkomunikasi. Okey, seingat saya paparan yang awak dapat lihat sekarang ni, yang ini kita dah masuk minggu lepas kan? Okay, insyaAllah kita akan mulakan di bahagian ini. Kalau kata ada yang kata cikgu dah belajar yang ni, okay, tak apa, kita skip. Okay, apa-apa pun saya akan ulang balik. Kita akan lihat kepada dua jenis faktor yang mempengaruhi kegiatan manusia, kegiatan ekonomi di Malaysia. Okay, ada dua, iaitu satu faktor fizikal. Ni saya ulang balik apa yang kita dah pelajari pada minggu lepas, iaitu faktor fizikal, dan satu lagi iaitu faktor manusia. Okey, saya akan sambung di bahagian faktor manusia tu di bahagian teknologi. Pelbagai kemajuan dalam bidang jentera, ICT, robotik dan juga nanoteknologi banyak membantu negara kita dari segi menjimatkan kos, meningkatkan kualiti serta kuantiti produk, serta mempercepatkan kerja, meningkatkan keselamatan dan juga mengurangkan pencemaran. Okey, hari ini kita nak buat sesi PDP secara perbincangan dua hala. Saya nak anda semua cuba respon kepada soalan-soalan yang saya utarakan supaya kelas kita ni hidup. Janganlah saya seorang je yang bercakap. Okey. Yang pertama, kita tengok dari segi teknologi maklumat dan juga komunikasi. Penggunaan mesin juruwang ataupun mesin ATM. Okay, banyak membantu, memudahkan kehidupan kita seharian. Sebagai contoh, dalam situasi pandemik COVID sekarang ni, saya nak minta pandangan dan pendapat awak semua.
apa yang awak boleh kaitkan dengan kewujudan teknologi ini dapat banyak membantu kepada kehidupan seharian manusia. Siapa nak cuba? Silakan. Ya, Aina Syazah, macam nak bercakap je. Silakan Aina, lama tak dengar suara Aina. Aina, boleh bagi contoh apakah kelebihan dari segi penggunaan teknologi maklumat dalam situasi pandemik COVID-19 sekarang ni? Ataupun siapa-siapa yang nak cuba, silakan. Cepat-cepat, kita ramai ni, ada dekat 60 orang lebih ni. Siapa nak cuba? Memudahkan proses pembelajaran. Memudahkan proses pembelajaran. Okey, saya nak nak patah balik kepada yang kita tengah bincangkan, iaitu dari segi penggunaan mesin jururuang ni. Okey, yang dijawab tadi tak salah. Okay, cuma saya nak kupas satu persatu. Okay, dari segi di mana apabila berlakunya COVID sekarang ini, pandemik COVID sekarang ini, dari segi bagaimana teknologi maklumat dan juga komunikasi membantu, khususnya dari segi mesin jururuang. Okay, ada kemungkinan, saya faham, saya rasa mungkin sebab awak semua ni dah lama tak keluar kot. Dah lama tak keluar pergi beli tak keluar pergi beli barang. Ya ke? Ataupun ada yang hari-hari keluar pergi kedai RM2, pergi pasar raya, ataupun pergi beli barangan runcit dekat mana-mana. Okay, saya kongsikanlah. Mungkin ada yang sebahagian daripada kita tak nampak. Okay, saya kongsikan dari segi kemajuan teknologi maklumat dan juga komunikasi, mesin jururuang ni, okay, ataupun ATM yang ada dekat pasar raya, memudahkan kita dari segi kita nak mengelakkan berlaku kadar jangkitan COVID-19 yang tinggi. Jelas yang mana di pasar raya, di kedai-kedai banyak mengambil kaedah pembayaran secara RM1. RM1, sikit lagi. Menggunakan kaedah teknologi maklumat. Apa dia? Atas Ya, talian. Putri Maisara nak cuba. Tunai? Secara tunai. Okey. Okey, mungkin saya tak salahkan awak semua lah. Mungkin sebab dah lama tak keluar kan. Okey, sekarang ini awak kena banyak pembacaan dan juga mendengar mendengar iklan ataupun mendengar berita lah. Okey, ini yang paling penting. Dalam situasi sebab kita sekarang ni, kita ni maksudnya pada golongan awak lah. Okey, golongan awak sebagai pelajar yang berada di bawah umur 18 tahun. Okey, sebab sebelum ini kebanyakan pasar raya dan tempat-tempat lain tidak membenarkan kanak-kanak di bawah umur 13 tahun untuk datang untuk membeli. Okay, untuk membeli peralatan, tak kisahlah peralatan alat tulis, apa-apalah di kedai-kedai. Okay, maksudnya kebanyakan pasar raya dan juga contohnya seperti kedai RM2 ekor tu, dia tidak membenarkan kanak-kanak di bawah umur 12 tahun untuk masuk ke dalam kedai. Yang tu saya tak salahkan sebab itu adalah peraturan dan juga undang-undang yang dicipta oleh kedai-kedai tersebut untuk mengelakkan kadar jangkitan COVID. Tapi apa yang saya nak fokuskan di sini ialah saya nak awak tahu di mana mungkin dah lama tak keluar, tapi walaupun dah lama tak keluar, tapi benda ni kena tahu sebagai ilmu pengetahuan. Yang mana di kedai-kedai kebanyakan sekarang ini mengamalkan konsep pembayaran secara menggunakan debit ataupun menggunakan kredit. Kredit ni lebih kepada maksud penggunaan kredit card. Debit tu pula bermaksud kepada penggunaan pembayaran menggunakan debit card. Jadi di sini mengelakkan menggunakan penggunaan wang tunai sebagai kaedah pembayaran. Kenapa nak elakkan penggunaan tunai? Nak elakkan daripada berlaku sentuhan, pemindahan virus. Contohlah, kita tak kata benda tu betul, tak boleh nak kata benda tu tak berlaku dan tak boleh nak kata benda tu tak berlaku. Sebab benda ni, virus ni tak nampak. Jadi kita nak elakkan di sini ialah kerajaan menyarankan kita buat kaedah bayaran menggunakan kad. Dan sebab apa? Kad ini memudahkan, hanya kita swipe saja pada
pada mesin dekat kedai tu. Jadi nak elakkan pergerakan, peredaran virus yang mana kita tak tahu orang tu ada virus ke tidak. Pada kepingan wang kertas yang digunakan oleh pembeli kepada juruwang. Boleh faham ke? Tolong respon, saya tak tahu ni. Saya takut saya jelaskan ada yang tak faham. Faham Jadi dia nak elakkan daripada pergerakan virus tu. Jadi kaedah menggunakan pembayaran menggunakan kad adalah lebih selamat berbanding menggunakan wang tunai. Okey, di sini kita dapat lihat kemudahan teknologi maklumat dan juga komunikasi membantu kepada kelangsungan hidup, membantu kepada keselamatan kita sebagai warga negara yang prihatin dan juga mengamalkan SOP yang baik. Okey. Kita tengok pula kepada penggunaan sistem barcode ataupun kod palang melalui penciptaan smart tag. Okey, penggunaan smart tag membantu melancarkan pergerakan kenderaan yang menggunakan apa? Siapa nak respon? Smart tag ni nak guna kat mana? Betul. Nak guna di plaza tol. Okey, yang mana kita dapat lihat kebanyakannya akan berlaku kesesakan jalan raya, terutamanya di bahagian lorong tunai. Jadi kita perkenalkan teknologi yang ada menggunakan smart tag. Apa yang boleh kita buat dengan smart tag ni? Hanya isi saja kredit. Jadi kita ada sejumlah duit di dalam smart tag ini dan kita hanya lalu saja di ruangan plaza tol yang mempunyai label touch and go ataupun smart tag. Jadi kaedah ini lebih memudahkan dan juga melancarkan pergerakan kenderaan di kawasan lebuh raya berbanding penggunaan tunai. Okey, jelas Okey, kita lihat kepada yang kedua. D, echo sounder, gema bunyi. Teknologi ini banyak membantu dari segi aktiviti perikanan dan juga perlombongan. Okay, dari segi perikanan dan juga perlombongan. Echo sounder nak guna untuk apa dari segi perikanan? Siapa biasa tengok Discovery Channel, apabila di bahagian yang berkaitan dengan penangkapan ikan di kawasan Kutub Utara tu, saya tak ingat apa tajuk dia. Siapa yang pernah tengok cerita tu? Saya selalu tengok, saya lupa tajuk pula. Okey, jadi dia lebih kurang Alaskan punya fish apa semua tu. Jadi bagaimana bot-bot nelayan yang keluar pergi ke lautan. Okey, nak dapatkan ikan ini cukup susah. Kita bukan kata pergi je, kita jangan andai ikan-ikan yang ada dekat pasaran, yang ada dekat pasar raya, yang ada dekat pasar malam dan pasar basah itu dapat dengan begitu mudah. Okey, nelayan pergi ke laut, maksudnya dia naik je bot, balik confirm dapat ikan, tidak. Okey, tak semestinya setiap kali nelayan pergi ke laut akan mendapat hasil. Jadi teknologi echo sounder ni membantu nelayan-nelayan untuk mendapatkan hasil penangkapan ikan melalui gema yang dihasilkan melalui teknologi yang digunakan oleh nelayan ini. Daripada peralatan echo sounder ini, dia akan memantulkan gelombang ke dasar lautan, yang mana gelombang itu akan dipantulkan balik dan mereka nelayan-nelayan ini dapat melihat objek dalam bentuk digital pergerakan ikan-ikan yang berada di dalam laut. Okey, jadi kelebihan kepada nelayan-nelayan yang menggunakan teknologi ini, jadi memudahkan mereka untuk mendapatkan hasil tangkapan yang lebih lumayan berbanding dengan nelayan-nelayan yang masih mengamalkan konsep tidak menggunakan teknologi. Dia pergi je setiap hari dengan ilmu yang dia ada. Dia dah set dalam kepala dia, okey, kita pergi
sejauh 20 kilometer nanti akan jumpa lubuk dan sekian-sekian. Dia tidak. Okay, jadi untuk nelayan yang menggunakan teknologi ini, mereka akan mendapat hasil yang lebih baik berbanding dengan penggunaan secara kuno ataupun secara tradisional. Okey, kita lihat pula kepada D. C dia hilang, D terus. Okey, iaitu Global Positioning System. Yang ini saya boleh tanya awak semua. Okey, dekat dalam telefon bimbit masing-masing, memang wajib akan ada fungsi GPS yang telah pun terbina secara dalaman. Okey, biasanya, saya nak dapatkan respon daripada awak semua. Awak gunakan GPS ni untuk apa dekat dalam telefon? Siapa nak kongsi dia punya makluman? Untuk pastikan lokasi. Pastikan lokasi. Nak gunakan ada guna aplikasi apa-apa tak? Cepat komunikasi. Saya nak dengar suara daripada anda semua. Okey, sebagai contoh lah, kita nak balik kampung. Ni dah lama tak balik kampung ni. Dah dekat 8 bulan tak dapat balik kampung. Lupa dah jalan nak balik kampung. Kita guna apa? Google Waze. Guna Waze. Kita boleh guna Google Map. Kita boleh guna apa lagi? Kita boleh guna Google Street View nak tengok kampung kat mana. Sebab apa kebanyakan awak ni jarang gunakan benda ni? Saya faham ni. Sebab ramai rata-rata bila naik kereta balik kampung, apa dia buat? Saya nak respon sikit. Saya nak dengar respon daripada anda semua. Tidur. Yang satu tidur lagi. Main phone. Main phone. Apa lagi awak buat? Tidur dengan main phone. Itu adalah dua perkara yang menyebabkan awak tak dapat kenal jalan raya yang ada dekat atas permukaan bumi. Apa yang berlaku? Biasalah kan, naik kereta tidur. Tahu-tahu mak ataupun ayah gerak. Long, bangun long. Kita berhenti kejap makan. Kau pun tahu-tahu sampai waktu makan. Habis makan, habis solat, dah habis tidur, sambung main phone. Tahu-tahu 2 jam lepas tu sampailah kat kampung. Sebab tu kalau tanya, kampung kat mana? Kampung kat sekian-sekian. Kalau awak balik kampung, awak lalui jalan mana? Siapa nak respon kat dalam kelas ni, dia tahu laluan jalan balik kampung dia dengan baik. Luar daripada Negeri Sembilan. Saya tak nak yang dalam Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ni kecil sangat. Siapa nak respon? Fahim ada Fahim? Dah lama tak dengar suara Fahim. Fahim orang mana Fahim? Ni tidur ni Fahim ni. Ya, Nurin Syirah, silakan. Nurin kampung kat mana Nurin? Tetekan cikgu. Dekat mana? Tetekan. Nurin pula kata dah lah tetekan cikgu tanya pula kan. Okey, siapa nak respon? Silakan. Ingat sikit cikgu. Ya? Okey, Nur Aisyah Fahani nak respon. Silakan. Ingat sikit cikgu. Ingat sikit, tak apa, silakan. Respon je, tak ada masalah. Balik mana tu? Aisyah Fahani balik mana? Balik kampung, balik ke mana? Pahang dengan Terengganu. Pahang dengan Terengganu. Okey, daripada Seremban. Pengalaman Aisyah kongsikan kalau ingat. Balik ke Pahang lah. Ikut laluan mana? Ikut Kuala Pilah. Dan Okey. Kejempul. Naik Bera. Temerloh. Okey. Pahang tu dekat mana kampung? Dekat Jengka. Dekat Jengka. Okey, baik. Terima kasih Aisyah Fahani. Okey, bagus sekali. Ini maksudnya Aisyah sentiasa peka dengan laluan balik kampung dia. Mungkin jarang tidur ataupun memang tidur tapi tahu jalan. Saya andaikan orang yang tahu laluan jalan balik kampung dia ni adalah orang yang sentiasa dia sentiasa berjaga sewaktu sepanjang perjalanan dia. Dia tak tidur dah. Terima kasih dah. Tahniah. Okey, Aisyah Fahani. Yang lain-lain tu saya harap janganlah awak amalkan tidur sepanjang perjalanan ataupun main game. Sebab apa? Dia melemahkan daya ingatan awak. Sebab nanti bila kita nak kongsi pengalaman, sebagai contoh lah, bila mana awak nak kongsi pengalaman awak pergi ke sesuatu lokasi, awak hanya dapat cerita, mungkinlah
cerita pengalaman berada di lokasi tu je. Tapi awak tak dapat nak kongsi pengalaman bagaimana bermulanya awak aktiviti pergerakan daripada lokasi awak bermula sehinggalah ke lokasi tempat yang awak lawat. Sebagai contoh, saya bagi satu situasi. Contoh ni pengalaman daripada beberapa kali bawa pelajar pergi lawatan. Okey, sebagai contoh, pergi lawatan outreach program ke Kuala Lumpur. Sepanjang perjalanan dekat atas bas tu, rata-ratanya apa yang awak buat? Semua mengadap. Ni sebab hari tu pesan jangan bawa phone. Ada juga yang bawa curi-curi kan. Contoh, main phone, borak, lepas tu tidur. Apa yang berlaku? Awak tak tahu pun apa yang awak lalui sepanjang perjalanan tu. Sebab tu bila tanya, bila sampai dekat tol macam mana? Tak tahu macam mana. Tahu-tahu je sampai dekat tempat yang nak dituju. Itu yang masalahnya. Okay? Saya tak nak panjangkan cerita. Okay, kita tengok kepada yang E tu, dia kata Geography Information System ataupun fungsi GIS. Okay. Teknologi ini digunakan untuk mendapatkan maklumat tentang guna tanah. Seperti mana yang kita gunakan aplikasi Google Earth, Google Maps dan juga yang lain-lain tu. Ni pun lebih kepada maklumat tentang guna tanah. Ini lebih kepada pemetaan. Okay? Lebih kepada pemetaan yang digunakan oleh Jabatan Ukur Tanah. Dia nak tahu dekat mana sekian-sekian menggunakan teknologi ini. Okey, kita lihat yang seterusnya. Dari segi faktor manusia dalam perkembangan ekonomi, yang seterusnya, kegiatan ekonomi berkembang pesat dengan adanya suntikan modal dari dalam dan juga luar negara. Okey, kita dapat lihat apa yang berlaku. Saya nak kaitkan dengan situasi COVID-19 sekarang ini. Apa yang berlaku? Banyak pelabur-pelabur asing telah pun menarik diri daripada pasaran-pasaran saham dan juga syarikat-syarikat kita yang berada di Malaysia. Kenapa? Kerana ketakutan mereka terhadap bagaimana sekarang ini, ni kalau cakap kan jadi macam menuduh kan. Bagaimana sekarang ini, saya nak cerita ni adalah berkaitan dengan situasi sekarang. Bukan saya nak menentang usaha kerajaan ataupun tidak. Saya kena jelaskan, nanti saya takut nanti kan awak kata saya ni pro kerajaan ke apa tidak. Okay, saya nak ceritanya ialah apabila usaha kerajaan yang kita nampak sebagai tidak berjaya menangani masalah COVID yang berlaku. Sebab sekarang ni kita dapat lihat kes-kes berlaku peningkatan setiap hari. Okey, saya nak tanya respon. Berapa jumlah kes malam? Siapa nak respon? 17. 17 apa? 17,000. Dah berapa belas ribu dah berapa hari benda ni berlaku. Dan sekarang kita ambil total arah daripada bermulanya COVID-19 hari tu, lebih kurang bulan 3 tahun lepas sehingga sekarang. Jumlah kes telah pun mencecah sehingga 1 juta kes. Awak cuba bayangkan, 1 juta orang yang dah kena benda ni. Menunjukkan 1 juta daripada 33 juta penduduk rakyat Malaysia. Itu adalah satu jumlah yang begitu besar. Bila mana kita dapat lihat sektor ekonomi sekarang banyak terpaksa ditutup. Sektor pelancongan tutup, sektor pendidikan sendiri tutup, sektor perindustrian pun terpaksa lockdown semua sekali. Kan, terpaksa ditutup. Respon, tak ada masalah. Saya nak kita berbuat. Okay, jadi bila tutup, apa yang berlaku? Tak dapat untung. Kilang tutup. Kita sedia maklum. Kenapa sebagai contoh ada beberapa kilang, contohnya seperti kilang Sarung Getah, tak nak tutup kilang dia. Sebab apa? Keuntungan dia setiap hari berpuluh-puluh, beratus-ratus ribu. Bila dia tutup, maksudnya mereka tidak mendapat keuntungan. Dan sebaliknya akan terpaksa menanggung kerugian disebabkan mereka tak dapat menjalankan operasi ekonomi dia. Apa yang berlaku? Pelabur-pelabur yang mengeluarkan modal untuk terlibat dalam sektor ekonomi ini
akan mula terancam. Sebagai contohlah, katalah saya buka syarikat, buka kilang. Saya tak ada modal. Saya tak ada duit nak buka kilang. Jadi saya kata, boleh tak saya nak buka kilang tanpa modal, tapi saya nak gunakan duit daripada awak semua. Contohlah daripada kelas tingkatan 3 yang saya ajar. Saya nak awak faham ekonomi ni, sebab nanti tingkatan 4 awak memang akan belajar benda ni. Awak ni sebagai pelabur, awak mempunyai duit. Seorang katalah contoh sekarang ni 80 orang yang bersama saya dalam kelas sekarang. 80 orang ni, setiap orang ada 1 juta. Dia percaya pada saya punya syarikat boleh berkembang dengan baik. Saya nak jual tisu. Contoh nak buka kilang tisu. Saya perlukan modal 80 juta. Setiap daripada anda semua keluarkan modal. Setiap seorang 1 juta. Jadi sepanjang tempoh sebelum COVID, benda tu berlaku dengan baik. Dapat jual untung banyak, awak pun dapat untung. Tiba-tiba COVID. Bila tiba-tiba COVID, sektor perkilangan ekonomi semua tutup. Orang pun tak nak beli dah tisu. Nak buat apa tisu? Kedai makan pun tak pakai tisu. Nak buang air besar dekat toilet awam pun, keluar rumah pun dah tak boleh. Tisu pun dah tak pakai. Jadi benda tu dah jadi kerugian. Apa yang berlaku di pihak awak sebagai pelabur? Awak sebagai pelabur, sanggup lagi tak awak nak bagi modal pada saya? Saya nak tanya pendapat masing-masing. Tak sanggup aku. Sebab apa? Sebab apa tak sanggup? Tisu ni sebelum ni banyak untung. Sales Sebab apa jatuh. tak sanggup? Hasil jatuh, sale jatuh kan. Dah tak ada orang nak beli. Jadi apa yang berlaku? Awak sebagai pelabur, awak sendiri pun tak berani nak teruskan. Jadi apa yang berlaku? Pelabur-pelabur ini akan tarik diri. Apa kesan dia? Kesan dia akan berlaku kejatuhan ekonomi kepada negara kita. Itu yang sedang berlaku sekarang. Ini yang saya nak awak faham situasi ekonomi kita sekarang. Kita lihat di mana dia kata antara agensi yang banyak membantu merancangkan ekonomi Malaysia. Antara contohnya MARA, KWSP dan juga Agrobank. Agensi-agensi ini memberikan memberikan khidmat pinjaman duit kepada individu yang nak pinjam duit untuk mulakan modal bekerja ataupun nak buat modal buka syarikat. Apa yang berlaku sekarang? Kilang pun tutup, syarikat nak buka pun tak ada orang nak usahakan. Jadi apa yang berlaku? Pelabur-pelabur dan juga peminjam-peminjam akan semakin berkurangan. Itu implikasi, itu impak dia terhadap sektor ekonomi kita. Kita lihat di sini dia kata terdapat juga pelabur-pelabur dari luar negara yang melaburkan modal di Malaysia, antara contohnya negara yang besar seperti China dan juga Jepun. Kita lihat faktor manusia yang seterusnya dari segi pasaran. Ini bila mana kita dapat kaitkan dengan situasi sekarang. Terdapat banyak permintaan dan juga pasaran yang tinggi bagi produk keluaran Malaysia dalam pelbagai bidang. Yang mana produk-produk ini mendapat permintaan daripada pasaran tempatan dan juga luar negara. Kalau kita dapat lihat, macam contoh sebelum-sebelum ni, kita dapat mengusahakan banyak peluang-peluang pekerjaan, peluang-peluang sektor ekonomi yang sedia ada dan juga yang baru muncul. Contoh lokasi pasaran tempatan meliputi kawasan pusat membeli belah, pasar raya, kedai runcit dan juga pasar malam. Sekarang ni kita nak lihat apa yang berlaku kesan daripada COVID. Pusat membeli belah semakin apa? Saya nak tanya, lebih kurang 80 orang daripada yang ada dekat dalam kelas kita pada hari. Bilakah kali terakhir awak pergi ke pasar raya? Boleh tak respon? Berbulan-bulan yang lepas. Berbulan-bulan yang lepas. Lagi? Ada lagi yang nak respon? Tahun lepas. Tahun lepas? 2 tahun lepas? Biar betul dia. Betul ke ni awak ni? 2 tahun lepas. Disebabkan saya nak kaitkan dengan situasi bila mana
ramai masyarakat, ramai individu dah tak pergi ke lokasi-lokasi ni. Okay, tahukah anda ada berapa banyak kedai-kedai di pasaraya kebanyakannya telah pun terpaksa ditutup. Sebagai contoh, saya bagi satu lokasi cukup dah. Okay, di Ion. Okay, di Ion Jaya Jasko Seremban 2. Kalau siapa yang dah lama sangat dah tak pergi tu, kita boleh lihat begitu banyak kedai-kedai yang dekat dalam tu dah terpaksa ditutup. Kenapa? Sebab mereka dah tak sanggup menanggung kerugian yang begitu besar. Sebab apa? Kalau dia masih beroperasi, mereka terpaksa membayar sewa. Sedangkan tidak ada individu yang datang ke kedai untuk membeli barang. Sebagai contoh, awak tengok kedai buku MPH tutup, kedai Speedy tutup. Banyak kedai-kedai dekat pasaraya besar ni semua terpaksa tutup bagi mengelak ataupun menanggung kerugian yang begitu banyak. Ni nak cerita sebab dah lama sangat tak pergi kan. Ini baru cerita 80 orang yang ada dekat dalam kelas saya. Awak cuba bayangkan orang lain. Okay, kadang-kadang bila kita pergi ke kawasan pasaraya, pusat membeli belah, kedai runcit, tak ramai orang. Pasar malam, apa yang berlaku sekarang? Siapa nak respon pasar malam? Pasar malam saya rasa macam dah tak wujud dah. Kan, dah tak ada dah pasar malam. Jadi, dia sebenarnya menyekat peluang ekonomi kepada penduduk sekitar dan juga kepada masyarakat. Sebab itu, kita sekarang ini begitu terkesan. Sebab apa? Kalau macam contohlah, dulu-dulu tiap-tiap minggu bila ada pasar malam boleh makan, boleh lah awak nak pergi beli baju-baju murah, contohnya baju bandar, ataupun pergi, kalau macam dekat dalam gambar ni kita boleh nak beli selipar, boleh nak pergi beli macam-macam makanan, buah-buahan. Tapi bila dah tak ada benda tu, kita pun dah tersekat kita punya kegemaran kita. Kalau dulu mungkin tiap-tiap minggu boleh makan burger, mungkin boleh beli ayam goreng dekat pasar malam, mungkin boleh beli mi goreng, mi kuali besar tu kan. Sekarang dah tak merasa dah. Sekarang ni mungkin kalau nak makan mi tu kena masak sendiri, ataupun mungkin terpaksa order dengan Foodpanda dan sebagainya. Iaitu sebahagian lah. Okay, kita lihat faktor yang seterusnya, iaitu buruh. Buruh merupakan tenaga penggerak dalam proses merancang, mengurus dan juga memasarkan dalam sesebuah organisasi. Yang mana buruh boleh dikelaskan kepada kepada 3 kategori, iaitu buruh mahir, buruh separuh mahir dan juga buruh tidak mahir. Buruh ni pun ada kategori Okey, yang mana buruh-buruh ini ada sebagainya. Buruh mahir ni dari segi kejuruteraan lah, awak boleh tengok dari segi otomotif, dari segi elektronik dan sebagainya, iaitu buruh mahir. Buruh separuh mahir ni kepada yang lebih kepada pembuatan, dan juga buruh tidak mahir ni lebih kepada sebagai contoh dalam bidang pertanian. Sebagai contoh kita lihat bagaimana tenaga buruh di Malaysia, yang mana terdapat buruh tempatan dan juga buruh asing. Okey, di sini saya nak jelaskan kemasukan warga asing ke Malaysia hanya boleh 3 kategori saja. Siapa tahu yang boleh datang ke Malaysia? Dia boleh masuk ke Malaysia dalam 3 kategori saja, iaitu terlibat dalam sektor pembinaan, yang kedua terlibat dalam sektor pertanian, dan yang ketiga kalau tak silap saya sebenarnya dalam sektor amah ataupun orang gaji. Itu je. Selain daripada itu tidak dibenarkan. Okay, awak mungkin tertanya-tanya, cikgu, tu yang ada kerja kerja jual buah dekat pasar malam, yang buka kedai makan sendiri, tidak boleh sebenarnya. Mereka tidak dibenarkan sama sekali. Tapi apa yang berlaku? Sebagai contoh, kita tengok dekat Pasar Besar Selayang. Okay, Pasar Besar Selayang di Kuala Lumpur, apa yang berlaku? Hampir majoriti yang menjual dekat Pasar Besar Selayang itu semuanya adalah warga asing. Kenapa berlaku begitu? Sehingga kan orang kita sendiri dah takut nak pergi ke
ke pasar tu sebab apa? Dah jadi macam pasar dekat luar negara. Bukan lagi warga tempatan yang jual barangan. Kepentingan kegiatan ekonomi di Malaysia. Okay, saya akan cuba pergi dengan kadar yang begitu pantas. Okey, kita lihat kepada yang pertama, iaitu peningkatan taraf hidup. Pendapatan yang diperolehi oleh pekerja dapat meningkatkan taraf hidup rakyat. Melalui apa? Melalui kuasa beli penduduk. Okey, kuasa beli tu macam mana? Kita sebagai rakyat membeli produk-produk tempatan dan juga luar negara. Kuasa beli kita sekarang ni banyak berlaku dari segi kuasa beli secara atas talian. Okay, sebab ramai individu, ramai masyarakat telah pun beralih kepada pembelian secara atas talian menggunakan khidmat Shopee, menggunakan Lazada, okay, apa lagi? Yang awak beli makanan guna food panda, guna Grab. Itu semua pembelian, ya betul. Okay, jadi semua tu pembelian atas talian. Yang mana sekaligus memajukan tahap. Ini antara contohnya lah tahap pendidikan kesihatan, meningkatkan pendapatan dan juga mempunyai perumahan yang lebih selesa. Okey. Yang masuk perumahan lebih selesa ni lebih kepada peningkatan infrastruktur. Okey, yang mana menyumbang kepada peningkatan taraf hidup. Peningkatan infrastruktur ni lebih kepada kemajuan yang diperkenalkan oleh kerajaan di satu-satu kawasan sebagai contoh. Okey, kehidupan lebih berkualiti, lebih terjamin dan seterusnya dapat memajukan ekonomi negara. Okey, itu yang pertama. Kita lihat kepada yang kedua. Ini antara contoh kuasa beli meningkat. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin besar dia punya nafsu untuk membeli. Kan, semakin banyak gaji dia, makin banyaklah barang yang dia nak beli. Okey, lepas itu dengan kemudahan infrastruktur, banyak rumah-rumah yang dibina, kawasan-kawasan perumahan yang wujud, memberikan situasi yang selesa kepada masyarakat. Okey, ini merujuk kepada pendapatan per kapita yang meningkat. Sebab setiap tahun setiap yang bekerja akan menerima peningkatan pendapatan setiap tahun. Ini memang biasa kepada semua kaki tangan kerajaan dan juga kaki tangan swasta. Okey, peningkatan tahap pendidikan. Kalau dahulu mungkin kita tidak banyak institusi pendidikan. Okey, berbeza dengan waktu sekarang. Waktu sekarang tu maksudnya sebelum berlaku COVID. Okey, berlaku institusi yang tumbuh bagaikan cendawan. Okey, sebagai contoh, banyak kolej-kolej yang menawarkan perkhidmatan pendidikan secara swasta dan juga secara awam. Kalau dulu kurang, bukan tak ada, kurang. Tetapi disebabkan oleh peluang meningkatkan pendidikan ini menjadi begitu tinggi, lebih banyak institusi pendidikan yang muncul. Okey, yang mana dia membuka kepada peluang kita meningkatkan tahap pendidikan. Kalau dulu nak masuk universiti cukup susah. Okey, hanya yang terpelajar saja, maksudnya hanya yang betul-betul pandai. Tapi sekarang ini dengan banyaknya institusi pendidikan, dia membuka peluang kepada yang mungkin macam mana yang mungkin kepada, ada juga sebahagian saya bukan nak memperkecilkan ataupun nak memburukkan situasi ataupun seseorang itu. Tapi nak ceritanya mungkin dia ni tak berapa nak pandai. Tapi dia memang berpeluang cerah untuk melanjutkan pelajaran. Okey, tapi tidak dipanggil untuk melanjutkan pelajaran di universiti. Jadi dia ada inisiatif lain, dia ada alternatif lain untuk menyambung dia punya pendidikan, okey, di institusi-institusi yang diperkenalkan oleh kerajaan. Okey, yang seterusnya, kemajuan ekonomi Malaysia. Kemajuan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan negara, yang mana pendapatan negara diperoleh daripada hasil ekspor cukai barangan. Okey, boleh tak daripada anda semua nyatakan dekat ruangan komen, dekat chat tu, apakah contoh barangan hasil ekspor yang kita bawa masuk daripada luar negara? Saya nak tengok kelas saya ni masih bersama ataupun tidak.
tolong respon di bahagian chat, berikan contoh hasil ekspor yang dibawa masuk ke dalam negara kita. Okey, cepat dalam tempoh 1 minit. Respon melalui chat. Saya nak tengok yang 79-70 orang ni ada tidak bersama saya ni. Tengah fikir. Okey, baik-baik. Okey, sebagai contoh, barangan ekspor. Telefon bimbit jenama iPhone. Tu barangan import lah tu. Hasil ekspor. Sorry. Ekspor ni keluar, import bawa masuk ke dalam. Patut dah lama fikir kan. Ekspor yang kita ekspor keluar. Daging sejuk beku. Okey, tu antara dia. Baik. Ada lagi tak? Buah-buahan. Okey, baik. Yang ini yang ramai ni, senyap ni saya tak tahu ni. Respon mulut tidak. Baik pun tidak. Okey, baik. Ni minyak sawit. Herba, petroleum. Okey, baik. Bagus. Okey, itu antara. Okey, kejap ya. Sakit tekak kan. Okey, baik. Terima kasih atas respon-respon yang telah pun diberikan ni. Itu antaranya lah. Okey, Luqman Hakim, antara kereta terjama, iaitu apa tu? Kereta Peron 2 dan juga kereta Proton. Jenama Proton lah. Bagus. Okey. Pendapatan ini penting untuk menguruskan dan juga mentadbir negara melalui import dan juga ekspor, terutama ekspor lah. Yang mana kita dapat lihat, kita berjaya mengekspor barangan daripada negara kita ke negara luar. Okay, contoh-contoh seperti yang awak dah berjaya nyatakan tu. Dia membuka kepada peluang pendapatan negara secara tidak langsung. Okay, yang mana hasil daripada dapatan negara itu, kerajaan dapat menyediakan kemudahan-kemudahan infrastruktur seperti contohnya membuka kepada sekolah-sekolah baru, menyediakan hospital dan juga menyediakan sistem pengangkutan dan juga contohnya seperti jalan raya dan sebagainya. Okay, itu sebagai contoh. Okay, kita lihat kepada yang ni. Ni cukai daripada kemasukan pelancong-pelancong. Sama juga kita pergi keluar negara pun ada masanya kita kena bayar cukai dan juga bayar teks. Okey, tapi bila kita tiba di negara tersebut lah. Okey, keuntungan melalui perniagaan, jual beli. Dekat pasar raya ni pun banyak barangan import dan ekspor melalui cukai perkhidmatan sebagai contoh. Siapa boleh nyatakan saya berapa peratus cukai pendapatan yang awak bayar? Cukai perkhidmatan yang awak bayar dalam awak menggunakan talian internet ni. Siapa tahu? Siapa pernah ambil tahu benda ni? Ataupun tak kisah bayar RM30, RM30 je lah. Ada sesiapa tahu tak? Sebenarnya awak membayar lebih kurang 6 hingga 10% daripada jumlah daripada bil tu, keseluruhan bil, semata-mata untuk cukai perkhidmatan saja. Yang mana benda tu kita tak perasan. Sebenarnya kita sedang membayar cukai perkhidmatan. Okay, secara tidak langsung. Okay, kemudian kita ada cukai perniagaan. Syarikat-syarikat besar wajib membayar cukai perniagaan. Okay, saya nak bagi satu situasi. Bagaimana cukai perniagaan ini dibayar oleh syarikat-syarikat besar. Okay, kita dapat lihat bila mana syarikat-syarikat dia menawarkan contohnya hadiah-hadiah yang besar. Ataupun bantuan-bantuan berupa contohnya macam bantuan bekalan makanan, bantuan apa-apa saja barangan produk mereka. Sebenarnya mereka bagi bantuan itu adalah dari sudut membayar cukai. Membayar cukai dalam bentuk barangan, bukan membayar cukai dalam bentuk duit kepada kerajaan. Jadi dia bayar dengan cara dia sedekah ataupun dia sumbangkan barang syarikat dia. Jadi dia tunjuk kos yang dikeluarkan oleh syarikat itu kepada pihak kerajaan. Jadi dia dapat potong cukai. Cukai yang sepatutnya dia bayar secara tunai. Ini dapat menjimatkan kos dan juga masa mereka. Yang mana mereka ni kebanyakannya banyak yang tidak berminat bayar duit tunai kepada kerajaan. Dia lebih kepada suka membantu, lebih kepada macam khidmat masyarakat lah kepada penduduk-penduduk. Okey. Kemudian kita lihat yang seterusnya, pemindahan teknologi.
Okey, pembinaan teknologi berlaku di antara Malaysia contohnya seperti Jepun, Perancis dan juga negara China. Yang mana kita dapat lihat Malaysia akan memiliki tenaga kerja mahir dan juga peningkatan kepakaran dari segi sains dan teknologi. Sebagai contoh, pembinaan teknologi yang berlaku dalam industri pembuatan kereta, proton dan juga Perodua. Ini seperti yang kita dapat lihat. Kita melakukan perkongsian teknologi yang mana kita bawa masuk kejuruteraan daripada negara luar, sebagai contoh daripada Jepun. Sebab itu kita dapat lihat sekarang banyak kenderaan-kenderaan import luar negara berada di negara kita. Kenapa? Sebab pemasangan kenderaan tersebut telah pun berjaya dilakukan di negara kita. Oleh yang demikian, berlaku pembinaan teknologi dalam masa yang kita sedang berlaku sekarang. Kita di Malaysia dah wujud ada kilang Honda sendiri. Okay, sebagai contoh yang terletak di Air Keruh, Melaka. Kalau dulu siapa yang nak beli kereta-kereta Toyota, Honda dan sebagainya, kita terpaksa import daripada negara tersebut. Tapi sekarang melalui pembinaan teknologi, kenderaan-kenderaan tersebut telah pun berjaya dipasang di Malaysia. Jadi dia dapat menjimatkan kos dan menjimatkan masa. Di sinilah kita dapat lihat begitu pentingnya pembinaan teknologi, terutamanya dalam bidang otomotif, dalam bidang pertanian dan juga dalam bidang latihan dan juga kemahiran orang-orang yang bekerja di kilang. Yang paling pentingnya ialah pembinaan teknologi dalam bidang perubatan. Okey, yang mana kita dapat lihat sekarang ni banyak contoh-contoh pelancongan perubatan sambil berubat sambil melancong. Nanti kita akan tengoklah sebagai contoh pada sempat. Okey, kita lihat kepada yang keempat. Okey, kita ada 3 lagi. Saya minta izin untuk ambil masa untuk habiskan . Okey, yang keempat, mewujudkan peluang pekerjaan. Okey, dalam sektor ekonomi seperti pertanian, penternakan, perindustrian, pelancongan dan juga perkhidmatan, yang mana mewujudkan banyak peluang pekerjaan di kawasan bandar dan juga luar bandar. Sebagai contoh, pekerjaan seperti juruteknik dan juga operator. Yang ini paling banyak sekali dekat sektor perkilangan dan juga perindustrian. Kita mungkin jarang dengar. Dekat mana operator ni? Operator ni banyak wujud di kawasan kilang-kilang. Kilang-kilang ni cukup banyak di Malaysia. Dan jumlah pekerja yang terlibat dengan dalam melibatkan operator dan juruteknik memang cukup-cukup banyak. Okey, kemudian selain itu menjadi nelayan dan juga petani. Ni dalam sektor pertanian dan penternakan lah ni. Okey, kita lihat kepada bagaimana sektor ini membantu kepada pendapatan negara. Okey, dari segi pertanian. Ini untuk masa yang sekarang ini, kita jangan malu untuk melakukan aktiviti-aktiviti sektor ekonomi yang mungkin kita kata awak bekerja sebagai apa. Sebagai contoh, sebagai contoh, saya mungkin tak belajar tinggi tapi saya memiliki kawasan pertanian yang begitu besar. Awak jangan malu. Sebenarnya itu adalah satu sektor ekonomi yang membantu kepada pendapatan negara. Walaupun yang demikian, saya kata sini, awak mungkin boleh jadi seorang nelayan yang berjaya. Mungkin seorang yang nelayan pada sebenarnya adalah nelayan yang mempunyai kepakaran dalam teknologi. Macam contoh dalam gambar ni kita melihat kaedah nelayan menggunakan kaedah tradisional. Beza dengan sebagai contoh kaedah pertanian yang akak tu tengah buat. Kaedah pertanian dia ni lebih kepada penggunaan teknologi. Kenapa? Dia mengamalkan konsep menggunakan apa? Menggunakan rumah hijau. Bukan calang-calang petani buat macam ni. Kalau petani biasa, petani tradisional, kita nak beza dengan petani moden, mereka hanya tanam dekat kawasan lapang je. Dia tak menggunakan kaedah para macam ni, dia tak menggunakan kaedah fertigasi, tidak menggunakan kaedah hidroponik yang mungkin awak dah pernah belajar, mungkin tidak menggunakan kaedah menggunakan macam kita tengok pertanian dekat kawasan
Cameron Highland macam mana mereka menggunakan teknologi yang pelbagai. Nak hasilkan buah tomato, nak hasilkan buah strawberry dan sebagainya. Okey, di sinilah kita dapat lihat antara bagaimana tugas operator pengeluaran ni begitu banyak ni. Yang kita nak gunakan telefon, yang kita nak gunakan TV. Setiap komponen-komponen itu dipasang oleh siapa? Oleh operator pengeluaran. Ini khidmat mereka cukup ramai dekat setiap kilang yang ada. Okey, manakala juruteknik pula. Juruteknik ni akan bermain peranan selepas daripada operator pengeluaran memasang komponen-komponen ni. Dia banyak ni. Tetapi cukup menyedihkan apabila dalam situasi era teknologi sekarang ni yang semakin berkembang. Okay, saya nak respon daripada anda semua. Apa yang berlaku dengan kecanggihan teknologi yang ada? Apa yang sedang menyelubungi kehidupan kita sekarang ni sebenarnya? Siapa nak respon? Berdasarkan daripada gambar-gambar ni, apa yang awak nak respon? Silakan, saya nak dengar daripada buah fikiran anda semua. Apa soalan tadi? Semua dah, apa yang anda dapat lihat? Apakah yang menyelubungi kita sekarang ni dengan kecanggihan teknologi yang ada? Apa yang kesan buruk dia kepada kita masyarakat di Malaysia sebenarnya? Dengan kecanggihan teknologi yang ada, sebenarnya dia mendatangkan keburukan kepada kita. Siapa yang nak cuba respon? Siapa yang tahu apa isu dia sebenarnya? Jadi antisosial. Okey, lagi? Okey, baik. Bagus, Anis Farhana. Itu antaranya, iaitu peluang pekerjaan semakin berkurangan disebabkan teknologi. Okey, saya ulas je lah sebagai contoh. Kalau dulu kebanyakan perkhidmatan untuk memasang komponen ini dilakukan oleh manusia. Tetapi disebabkan oleh kecanggihan teknologi, apa yang berlaku ialah semuanya telah pun diambil alih oleh siapa? Robot. Diambil alih oleh robot. Jadi kenapa kilang lebih memilih kepada robot? Dah tak nak dah pakai lagi tenaga manusia. Antaranya sebab apa? Cepat. Manusia sakit. Bila sakit tak datang kerja. Manusia bila waktu waktu hari raya nak cuti. Manusia ada masanya tak datang kerja. Beza bila manusia kilang gunakan khidmat robot, dia boleh bekerja 24 jam sehari tanpa perlu bercuti. Jadi sebenarnya kecanggihan teknologi yang kita ada sekarang ini membunuh kepada peluang pekerjaan penduduk di Malaysia. Berapa ramai penduduk hilang pekerjaan? Sebagai contoh, saya bagi benda yang paling kecil je. Bila mana kita tengok syarikat konsesi tol, dia gunakan apa? Siapa nak respon? Saya nak tengok awak punya pengetahuan tol. Plaza tol. Apa dia yang berlaku? Cepat-cepat. Kita ada 2-3 lagi subtopik kecil ni. Siapa nak cuba respon? Plaza tol. Nak kaitkan dengan kemudahan teknologi. Pakai touch and go saja. Banyak. Kebanyakan semua plaza tol telah pun menggunakan penggunaan teknologi, iaitu menggunakan touch and go dan juga smart tag dan juga RFID dan sebagainya. Apa yang berlaku? Penjaga tol dah tak ada. Dia sebenarnya membunuh kepada peluang pekerjaan penduduk. Berapa ribu pekerja tol terpaksa hilang pekerjaan. Itu antara kebaikan dan keburukan teknologi. Saya bagi yang tu sikit je. Yang lain nanti awak boleh fikir sendiri, okey? Okey, kita teruskan kepada yang seterusnya. Peningkatan infrastruktur. Sekejap Okey, peningkatan infrastruktur. Kemajuan pelbagai kegiatan ekonomi membolehkan kerajaan menyediakan pelbagai kemudahan awam dan juga pembinaan infrastruktur. Sebagai contoh, seperti mana yang saya dah bagi contoh tadi.
kerajaan dapat hasil duit melalui pendapatan negara, bina sekolah, bina hospital, bina semua kebanyakan kemudahan-kemudahan awam. Contohnya yang lain tu seperti balai polis, bomba, dan juga balai raya, dewan dan sebagainya. Okey, dia memberikan peningkatan taraf hidup, kesihatan dan juga pendidikan di kalangan penduduk setempat. Okey, antara contohnya kerajaan menyediakan lebuh raya, seperti lebuh raya Utara Selatan, lapangan terbang KLIA dan juga jambatan. Dan juga jambatan Pulau Pinang dan juga Pelabuhan Kelang. Di sini kita dapat lihat bagaimana usaha kerajaan menggunakan sumber pendapatan negara hasil daripada import dan ekspor tu dijana kembali dengan cara membina jaringan pengangkutan dan perhubungan dengan membina lebuh raya. Ini dengan membina Jambatan Pulau Pinang. Jambatan Pulau Pinang pun dah ada dua, Jambatan Pulau Pinang 1 dan juga Jambatan Pulau Pinang 2. Kemudian kita ada lapangan terbang. Ini memudahkan migrasi, memudahkan integrasi antara negara. Kemudian kita ada kemudahan Pelabuhan Kelang bagi tujuan import dan juga ekspor setiap barangan yang dihasilkan. Kita pergi kepada yang keenam. Kemajuan kegiatan ekonomi telah pun menyumbang kepada proses urbanisasi yang pesat. Saya nak tanya respon daripada anda semua. Apa yang dimaksudkan dengan urbanisasi? Kalau dalam bahasa Inggeris, kita ada dua. Satu urban, satu lagi rural. Rural merujuk kepada kawasan Luar bandar. luar bandar, bagus. Urban merujuk kepada kawasan bandar. Ini merujuk kepada kegiatan ekonomi yang menyumbang kepada berlakunya peningkatan yang pesat di kawasan bandar. Sebagai contoh, kita lihat yang pertama melibatkan bahan mentah dari segi sektor pertanian, mewujudkan bandar-bandar baru seperti Bandar Segamat dan juga Labis di negeri Johor. Kemudian kita ada dari segi sektor perindustrian, wujudnya bandar-bandar yang baru, bukan bandar baru sebenarnya. Ini nak ceritanya wujudnya bandar tersebut. Iaitu Petaling Jaya dan juga Shah Alam serta Pun Nilai. Kita ada satu lagi iaitu di Senawang. Kemudian sektor perkhidmatan. Wujudnya bandar-bandar seperti Cyberjaya, Putrajaya dan juga Nusa Jaya di Johor. Kemudian kita ada sektor perlombongan. Kalau kita dapat lihat di Kerteh, Miri dan Bintulu ni dulu adalah merupakan kawasan apa? Siapa nak cuba respon? Sebelum dia jadi kawasan sektor perlombongan, tiga-tiga kawasan ni adalah merupakan kawasan apa sebenarnya? Ketiga-tiga kawasan ini adalah merupakan kawasan pertempatan nelayan. Biasa je. Tapi disebabkan oleh perkembangan adanya petroleum dan juga gas asli, dia telah pun merubah landscape fizikal kawasan Kerteh, Miri dan Bintulu daripada kawasan pertempatan nelayan kepada kawasan bandar baru. Wujudnya bandar Kerteh dan juga Miri dan Bintulu. Nanti kalau ada kesempatan awak boleh cuba Google lah bagaimana kawasan-kawasan ini berkembang. Ini sebagai contoh. Wujudnya kawasan Bandar Segamat. Ini adalah sebahagian di bahagian kanan ni adalah sebahagian daripada gambaran di Bandar Shah Alam. Kemudian di bawah ini adalah Bandar Putrajaya. Ini adalah lokasi utama dia, iaitu Masjid Putrajaya dan juga Wisma Persekutuan ataupun lokasi kediaman menteri-menteri tugas khas. Menteri-menteri tugas khas di kawasan ini. Ini bulatan ni lah merupakan bulatan yang menjadi tarikan tumpuan kepada pelancong-pelancong datang ke Putrajaya. Kalau siapa yang pergi ke Putrajaya, kemungkinan tak akan lepaskan peluang kan untuk mengambil gambar di lokasi tersebut. Ini adalah sebahagian daripada gambar di Bandar Miri yang terletak di negeri Sarawak. Kemudian kita pergi kepada yang terakhir. Jangan risau, ada 2 minit lagi. Perkembangan kepada kegiatan ekonomi. Dari segi kita mengurangkan import.
kebergantungan kita kepada barangan import. Sebagai contoh, dulu kita banyak mengimport barangan daripada luar negara, tapi dengan kecanggihan dan juga kepakaran penduduk kita yang semakin meningkat, masyarakat dan juga individu penduduk Malaysia sekarang ini telah pun ada daya saing yang begitu tinggi. Akhirnya mereka berjaya menghasilkan produk-produk sendiri. Sebagai contoh, saya nak tanya contoh-contoh produk yang di Malaysia yang dapat mengimbang produk import. Siapa nak bagi contoh? Silakan. Siapa yang tahu produk-produk Malaysia? Tak kisahlah dari segi makanan ataupun mungkin dari segi pembuatan ataupun mungkin dari segi barangan elektrik. Sebenarnya kita dah seiring dengan negara luar. Siapa nak respon? Siapa tahu apa barangan Malaysia yang ada? Sebab kita kena ingat balik, Malaysia telah pun memperkenalkan slogan satu ketika dulu. Dalam Upin Ipin pun ada, iaitu belilah barangan buatan Malaysia. Antaranya produk apa? Siapa tahu? Kereta. Okay, kita ada kereta sendiri. Contohnya Proton dan Perak 2. Lain, kita ada macam-macam lagi. Sebenarnya kita ada bahan mentah. Okey, baik. Bahan mentah. Kita ada barangan elektrik. Sebagai contoh, siapa tahu jenama barangan elektrik produk Malaysia? Tak ada yang tahu jenama contohnya seperti Panasonic. Itu adalah jenama buatan Malaysia. Kita ada banyak lagi jenama-jenama import. Kita satu-satunya saya nak bagi contoh saya nak bagi contoh sebelum kita habiskan kelas hari ni. Okey, kita tengok contoh luar negara. Sebagai contohlah di Jepun. Negara Jepun mengeluarkan produk dia dengan menamakan produk itu nama tempat dia. Sebagai contoh, siapa nak respon? Mereka menghasilkan produk dia dengan menggunakan jenama tu, dia ambil sempena nama tempat dekat negara dia. Kita kat Malaysia belagak. Kan? Tak ada satu pun nama produk jenama kita ni menggunakan nama tempat. Berbeza dengan negara Jepun. Sebab itu, bila kita sebut nama-nama produk dari Jepun ni, kita tak hairan bila ada satu ketika kita dapat berpeluang melancong ke negara dia ni, kita akan jumpa lah nama tempat ni nama produk tu rupanya. Sebagai contoh, bateri kereta. Siapa nak respon? Bateri Yokohama. Orang ni tak pernah jenama Yokohama, betul. Yokohama itu memang terletak di Jepun. Ada banyak lagi. Contohnya jam tangan jenama Omega. Nama Omega itu memang wujud satu lokasi di Jepun. Ada banyak, ada beratus-ratus jenis, beribu jenis produk yang mengambil jenama daripada tempat mereka. Tapi sayangnya Malaysia langsung tak ada. Boleh tak sesiapa bagi saya satu contoh produk keluaran Malaysia yang ambil nama tempat tu? Okey, silakan. Satu je, tak payah banyak. Satu je. Ada tak produk Malaysia yang menggunakan nama tempat? Tak ada you. Tak ada langsung, betul tak? Kita tidak mengagungkan kita punya produk. Kita buat produk kita tapi kita letak nama luar, nama orang putih, nama famous. Nanti kan takut letak tiba-tiba katalah contoh keluar jam tangan, jenama apa? Jenama Seremban. Kita pun nak pasarkan produk benda tu dekat antarabangsa. Wah, bangga. Orang putih beli jenama daripada produk Malaysia. Jenama apa? Seremban. Kau rasa ada orang nak pakai tak? Memang takkan ada orang nak beli nanti, betul tak? Dia lagi lebih rela beli barangan produk buatan Cina yang tak ada jenama. Okey, kita tengok kepada contoh-contoh yang ni. Okey, ini adalah antara contoh produk industri kecil sederhana yang dilakukan. Sebagai contoh kita tengok banyak produk-produk keluaran mini sekarang ni
produk-produk jual kerepek, jual jual apa lagi yang secara kecil-kecilan ni, jual kraft tangan dan sebagainya, itu dalam industri kecil sederhana. Okey, dalam penternakan ayam juga menyumbang kepada ekonomi negara. Okay, sebab nak ternak ayam ni, macam contohlah kita lihat bagaimana kita sekarang sehari-hari, siapa yang suka makan ayam, hari-hari makan ayam. Siapa yang bekalkan? Ni yang bekalkan ayam ni adalah dalam skala yang begitu besar. Sebagai contoh, dekat Senawang kita ada satu kilang ayam. Kilang ayam ni lah yang memulakan kluster kilang dekat Negeri Sembilan. Mereka ni lah yang banyak. Sebab kenapa banyak keluar kluster COVID daripada kilang ni? Kerana kita sedia maklum, awak tengok gambaran macam ni, apa yang awak boleh menyatakan? Menunjukkan situasi keadaan faktor sekeliling yang tidak bersih. Ada kemungkinan disebabkan faktor kotor tu menyumbang kepada COVID itu mudah merebak. Okey, kemudian kita ada antara lain, kita ada kebun pisang dan kita ada kegiatan perikanan. Okey, habis sehingga situ saja. Ada sebarang soalan nak tanya? Ini dah lebih 20 minit ni daripada kelas kita. Sebenarnya saya nak habiskan juga bab 7. InsyaAllah, sebab nak masuk kepada bab yang ke-8 pada minggu depan. Boleh Ataupun kita hilang ni? Boleh Boleh. Okey, ada yang respon rupanya, Burger Ramli dan juga Iwadat. Okey, terima kasih atas respon. Okey, ada soalan? Tak ada soalan. Kalau tak ada soalan, saya sebenarnya saya nak ucapkan terima kasih sebab anda semua masih lagi bersama saya. Tak kisahlah sambil baring ke, sambil tidur ke, sambil makan ke, saya tak kisah. Janji awak bersama saya untuk kelas hari ini. Dan saya minta maaf lah sebab mengambil masa yang agak lama untuk habiskan juga tajuk pada pembelajaran pada hari ini. Okey, untuk sesi hari ini kita tutup sesi pembelajaran dengan tasbih kafarah dan juga surah Wal-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafil khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey, terima kasih atas perkhidmatan semua pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Cikgu. Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Terima kasih, Cikgu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Cikgu ada nak buat soalan yang Ya, sama-sama. Ya, macam mana? Cikgu akan buat soalan yang InsyaAllah. Tunggulah nanti lah, kita tahu pula. Okey. Terima kasih, Cikgu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi